Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, semakin hari semakin panas. Semakin hangat orang bercakap, terutamanya rakyat di negeri di bawah Bayu, di negeri Sabah. Tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan persiapan jentera-jentera parti untuk menghadapi pilihan raya negeri ke-17 ataupun pilihan raya negeri di Sabah pada tahun ini. Nah, saudara-saudara, setelah PHBN Sabah sah akan mengadakan kerjasama untuk berhadapan pilihan raya negeri pada tahun ini, akhirnya apa keputusan JRS? JRS yang kini Kerajaan Negeri Sabah dipimpin oleh Ketua Menteri Sabah CM Haji Nur. Pada akhirnya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sebelum kita teruskan, seperti yang kita tahu di peringkat persekutuan, PHBN adalah kerajaan perpaduan disokong oleh JRS. Manakala di peringkat Kerajaan Negeri Sabah pula, JRS adalah kerajaan negeri, manakala BN pula adalah pembangkang. Nah, pada akhirnya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, sebagai pengerusi Pakatan Harapan juga telah membuat kenyataan, telah mengesahkan Haji G akan ketuai rundingan GRSPH, kata PMX. Jadi di dalam maklumat yang saya dapat daripada Facebook melalui ruangan komen yang saya lihat, ada yang kata, dengan ini kerajaan ataupun gabungan kerjasama ataupun pakatan baru, adakah nama pakatan ini adalah PHBN GRS? Adakah ini adalah pakatan baru yang kita boleh kata calon pasti menang pada PRN kali ini? Seperti yang kita tahu, terdapat 73 kerusi DUN yang akan dipertandingkan pada PRN kali ini. Nah, bagaimana dengan pembahagian kerusi? Nah, saudara-saudara, kalaulah PHBN GRS bergabung dalam kerjasama baru untuk mendepani pilihan raya negeri 17, adakah dengan ini terdapat beberapa calon ketua menteri? Pengerusi PH Sabah, Datuk Iwan Benedik, pengerusi GRS, ketua menteri hari ini Haji Nur, dan juga pengerusi Barisan Nasional Sabah yaitu Bung Mokhtar, pengerusi UMNO Sabah. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, saudara-saudara, mungkin ini adalah ikon utama bagi UMNO JRSPH untuk menjadi ketua menteri ketiga-tiga yang saya sebut sebentar tadi. Tapi adakah relevan untuk ketiga-tiga gabungan ini bergabung dalam satu pakatan yang sama untuk mendepani PRN kali ini? Persoalan yang seterusnya timbul adalah, adakah parti-parti lokal yang lain akan berdiam diri? Bagi saya mereka tidak akan berdiam diri. Mereka juga akan bertanding. Mungkin Warisan akan bekerja sama dengan mana-mana parti lokal yang lain untuk bertanding menentang pakatan ini, yaitu JRS PHBN. Kalaulah mereka benar-benar mengadakan kerjasama. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, Anda rasa siapakah yang akan menjadi pakatan baru untuk berhadapan pilihan raya negeri ke-17 pada tahun ini? Adakah mungkin sekiranya JRS tidak mahu bersama-sama dengan pakatan ini? Kerana Haji G ada membuat kenyataan sebelum ini, JRS bersedia untuk bertanding solo. Mungkinkah terdapat parti di dalam JRS? Mungkin STA, mungkin juga PBS akan keluar daripada JRS dan bergabung dengan pakatan PHBN Sabah. Nah, adakah dengan ini JRS masih mahu bertanding solo ataupun mengadakan kerjasama dengan parti lokal yang lain? Nah, semua ini menjadi pertanyaan dan persoalan. Apapun kita nantikan saja PRN ke-17, apa yang akan berlaku? Apa pula pandangan Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati, akhirnya
disahkan oleh Menteri Ekonomi sendiri, Rafizi Ramli, yang juga penyandang timbalan Presiden PKR hari ini. Akhirnya Rafizi Ramli membuat pengakuan akan meletak jawatan. Akan meletak jawatan. Memang sahlah Rafizi Ramli akan letak jawatan. Tapi persoalannya adalah bila. Tapi yang ini yang saya boleh kongsikan kepada Anda. Rafizi letak jawatan menteri jika kala pemilihan PKR. Memang sah akan letak jawatan jika kala pemilihan PKR. Penyandang timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menyatakan kesediaan untuk meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi jika gagal mempertahankan jawatannya dalam pemilihan PKR akan datang. Mengakui dia sebenarnya agak lega dengan kemungkinan itu. Menteri Ekonomi itu berkata, dia akan mempunyai lebih banyak masa dan lebih bebas bersuara dalam pelbagai isu. Kalau saya kalah, saya letak jawatan dan jadi ahli parlimen biasa. Saya bersyukur kerana ada hikmah beberapa perkara. Saya tak dibebankan dengan tugas jadi menteri. Teruk tahu jadi menteri, banyak tanggung jawab tak terbuat. Yang kedua, saya lagi gembira, mulut dan tangan saya tak terikat. Sebelum ini saya anggota pentadbiran. Kalau saya tersetuju pun, kalau saya tak setuju pun, contohnya Azam Baki dilantik semula sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM, saya tak boleh sebut secara terbuka sebab saya anggota pentadbiran. Ia akan langgar etika kerana keputusan dibuat oleh Perdana Menteri. Jadi saya terpaksa tutup mulut, katanya dalam siaran langsung podcast yang bakar menteri. Mengulas contoh lain, Rafizi berkata dia juga terpaksa berdiam diri meski tidak bersetuju dengan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh mengenai pelbagai isu. Katanya, sekiranya ada bersuara ia akan mengakibatkan media melaporkan tentang perbalahan antara menteri. Rafizi dicabar oleh Sekutu Lama Nurul Izzah untuk jawatan timbalan Presiden PKR. Nah, makna kata pengakuan Rafizi di sini adalah beliau mungkin nak bercakap tentang pelantikan semula Nurul Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM, dan pada masa yang sama beliau juga terpaksa berdiam diri meski tidak bersetuju dengan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh mengenai pelbagai isu. Adakah dengan ini sebenarnya Rafizi tidak bersetuju dengan kawan-kawannya di dalam kerajaan, ataupun sebenarnya beliau memang mempunyai niat untuk keluar daripada parti, keluar daripada kerajaan, ataupun mungkin lebih teruk lagi menyokong pembangkang? Saya pun tidak tahulah. Tapi dalam politik karena orang Malaysia, netizen percaya apa-apa pun boleh berlaku. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda?